Nah, bila saya lihat ayat ini, saya bisa bezakan dah ciri-ciri pencipta kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Dan saya mula mengkaji agama Islam. Saya ringkaskan lagi, yang menarik saya kepada agama Islam adalah satu ayat dalam Quran. Ini ayat yang sangat penting bagi saya, iaitu surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Ayat Kursi. Ayat inilah sebenarnya, ayat ini adalah kayu ukur untuk mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Untuk pengetahuan Donnie Tan, saya mereka satu cara, untuk mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dan bila kita nak menyampaikan dakwah, teknik ini dia tidak confronting, tidak gaduh, tidak memaksa dan tidak menceritakan keburukan agama dia, tidak memburukkan Tuhan dia, tetapi mesej Islam sampai kepada mereka, terutamanya mengenali tauhid. Macam contoh, ringkas, majoriti manusia secara umum dulu percaya kepada Tuhan. Pada masa yang sama mereka percaya alam ini ciptaan Tuhan. Senang cerita, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, pencipta, ciptaan. Kalau kita tanya kawan-kawan, macam bagi saya lah, saya tanya, masa tu saya percaya kepada Tuhan dan saya percaya alam ini bukan Tuhan. So, pencipta, ciptaan. Dan saya mula bubur satu perkataan kat bawah ni, iaitu kekal abadi. Saya lihat, saya tengok, siapa yang kekal abadi? Saya tanya fitrah saya, pencipta ke ciptaan? Fitrah saya kata, pencipta kekal. Ciptaan, tak kekal. Bagi contoh, manusia tak kekal. Binatang tak kekal. Tumbuh-tumbuhan tak kekal. Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini, tak ada satu pun kekal. Maka saya boleh bezakan yang pertama. Yang kedua, permulaan pengakhiran. Antara pencipta dan ciptaan, siapakah yang tak ada permulaan, tak ada pengakhiran? Pencipta. Ciptaan, semua lahir akan mati. Tak ada satu pun yang ada nyawa di dunia ini, kekal, hidup selama-lamanya, tak ada. Semua ada permulaan, akan mempunyai pengakhiran. Maka saya sudah boleh bezakan yang kedua. Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang terikat kepada masa, ruang dan jisim? Atau jatuh dalam masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Ciptaan. Pencipta, dia yang mencipta masa, ruang dan jisim. Dia tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Yang keempat, bergantung. Bergantung maksudnya memerlukan sesuatu, bergantung kepada sesuatu untuk hidup. Pencipta bergantung tak kepada matahari, udara, makan, minum? Tidak. Tak. Ciptaan semua bergantung. Last, rehat dan tidur. So kita tahu pencipta tidak rehat, tidak penat, tidak tidur. Ciptaan rehat, penat, tidur. Nah, bila saya lihat ayat ini, saya bisa bezakan dah ciri-ciri pencipta kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Dan saya tanya diri saya, Brother Lim, dalam dunia ni kan ada macam-macam Tuhan, banyak Tuhan orang sembah. Boleh bagi satu nama tak? Satu Tuhan yang orang sembah yang ada 5 ciri-ciri ini, selain daripada Allah. Jangan sebut Allah dulu. Dan bila saya fikir, saya kaji, jawapan saya adalah tak ada. Semua Tuhan yang orang sembah secara umum, semua terikat semua tak ada 5 ciri-ciri ini. So saya punya jawapan, tak ada. Bila saya lafaz tak ada, maksudnya apa?
saya telah melafaz la ilaha. Saya telah menolak semua Tuhan dalam dunia ini yang orang sembah. Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. La ilaha. Dan kalau Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia. Macam Donnie Tan contohnya. Kalau Donnie dengan isteri lahirkan anak, kita akan ajar tak anak panggil Donnie bapa, panggil isteri ibu. Mesti begitu. So Tuhan cipta kita, dia akan program tak fitrah kita untuk kenal dia. Pasti akan begitu. So tadi kita bincang pencipta ciptaan, itulah fitrah. Dan ada tak mana-mana kitab di dunia menceritakan 5 ciri-ciri ini hanya pada Tuhan. Kamu tak akan jumpa melainkan ayat Quran. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Last satu point saja, last. Sebelum saya berhenti. Lama panjang. Tengok pencipta ciptaan. Kalau kita tengok pencipta ciptaan. Kalau kita letak perkataan tengah-tengah di sini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, saya nak tanya, Nabi Muhammad SAW kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal ciptaan. Nabi Muhammad SAW ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Lahir 570, wafat 632. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Terikat. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW bergantung tak? Udara, matahari, makan, minum? Bergantung. Bergantung. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW rehat dan tidur tak? Rehat. Rehat. Ciptaan. Maka Nabi Muhammad SAW tak ada ciri-ciri ketuhanan. Now, kita boleh letak Buddha, letak Krishna, letak Jesus, letak siapa saja dalam alam ini, semuanya akan masuk dalam kategori ciptaan. Maka saya tanya diri saya, Brother Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Saya nak sembah pencipta. You nak sembah ciptaan tak? Enggak, saya tak nak sembah ciptaan. Itu maksud la ilaha illallah. Saya tertarik kepada Islam kerana ayat ini. Wallahu a'lam, brother. Masya Allah. Masya. Brother, you just speak 25 minutes, baru cakap 25 menit. Oh, no problem. You nak saya cakap apa lagi? You tanya saya jawab. Boleh, saya takut cakap terlalu panjang ya. Sebenarnya kami tunggu Brother Lim cakap 2 jam loh. Oh, boleh. Tiada masalah. Yang kedua, perkara yang kedua yang menarik saya adalah Al-Quran. Keaslian Al-Quran. Okey. Yang kedua, begini. Bagi saya, Al-Quran ini, sebelum kita beriman, kita kena buktikan dulu. Al-Quran tu benar-benar asli daripada Allah. Saya bagi ringkasan dulu, dan sekiranya perlukan saya menerangkan secara panjang lebar, boleh minta. Dan saya bagi contoh, saya buat perbandingan ya. Kalau kita letak kitab-kitab di dunia, Quran, Bible, Tripitaka, kitab Hindu, Bahai, semua kita letak kitab-kitab semua dekat situ, kita banding. Macam mana banding? Yang pertama, untuk mana-mana satu kitab yang nak dakwa daripada pengasas itu, kitab itu mesti dikarang semasa pengasas itu hidup. Ya. Kalau kita tengok Quran, dikarang tak semasa Nabi Muhammad SAW hidup? Dikarang. Dicek tak oleh Nabi? Dicek. Dicek. Okey. Mari kita tengok kitab-kitab lain. Contohnya dalam Bible, kitab Bible. Kitab Bible dikarang tak semasa Nabi Isa alaihissalam hidup? Tak. Tidak. So, sorry ya. Kitab-kitab lain semuanya tidak ada ciri-ciri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kitab nak dakwa daripada Tuhan, syarat pertama dia mesti ada kitab yang original. Yang asli. Original. Bukan ori Cina tau. Ori daripada negeri Cina tu bukan. Original. So dalam Islam, kita ada tak Quran yang original? Kita ada. Okey? Yang teks bahasa Arab tu, itu yang original. Sekarang kita tengok kitab-kitab agama lain. Bible, ada tak Bible original? Tak ada. Translation. Dia tak ada, dia translation, tak ada original. So, kitab-kitab agama lain, kitab agama Buddha, tahu tak kitab agama Buddha dikarang 500 tahun kemudian.
Bukan zaman Siddhartha Gautama Buddha. Maka mereka tak ada original. So kita boleh pangkah semua. Yang ketiga, ini penting. Bahasa kitab tu mesti hidup. The language of that scripture must survive. It must be a spoken language. Bahasa tu mesti bahasa yang orang bertutur, orang belajar, orang menulis, orang menghafal, orang berdebat dan sebagainya. Sampai Bahasa sekarang ya Quran- Kak Salim ya. Ya, Sampai. betul lah. Bahasa Masya Allah. Quran hidup tak? Hidup. Hidup. Satu dunia kita pergi orang cakap bahasa Arab. Orang tulis bahasa Arab. Di universiti mengajar bahasa Arab dan sebagainya. Dan bayangkan, kalau kitab agama tu, bahasa dia sudah bahasa yang dipanggil sama ada bahasa sudah mati ataupun bahasa yang dalam perjalanan nak mati. Faham tak maksudnya perjalanan nak mati? Bahasa tu orang mula tak membaca, bahasa tu orang tidak bercakap, tidak menulis dan sebagainya. Okey, majoriti kitab bahasa telah mati atau dalam perjalanan nak mati. Ya. Apa gunanya kalau bahasa tu sudah nak mati? Sekiranya saya boleh tunjukkan dia kitab agama dia yang original. Kitab agama yang original. Contoh kalau saya boleh tunjukkan Bible yang original, the Old Testament dalam bahasa ancient Hebrew dan ancient Aramaic contohnya. Tak guna. Kenapa? Majoriti masyarakat mereka ni tak tahu bahasa Hebrew. Melainkan orang-orang di Israel. Tapi Israel tu Hebrew modern. Itu ancient Hebrew. Tapi satu dunia secara umumnya, mereka tak bisa untuk memahami, bercakap, menulis dalam bahasa Hebrew. Itu secara umum. Secara umum, bukan keseluruhan. Dan majoriti kitab-kitab agama dunia, contohnya Tripitaka. Okay? Dalam bahasa Pali. Bahasa tu orang tak berapa cakap lagi di dunia. Hanya tinggal sedikit orang yang tahu boleh membaca tetapi tak berapa faham maksudnya. Berarti kitab bahasa tu mesti hidup. Barulah kita boleh memahami message itu, barulah kita boleh buat interpretasi terhadap teks itu. Tanpa mengenali bahasa, tak mungkin kita boleh faham ajaran original. Sebab itulah dalam Bible sampai hari ini sudah 2000 tahun lebih masih berdebat, adakah Jesus Christ panggil Tuhan Bapa sebagai Bapa? Tuhan Bapa. They are still debating today. Kenapa? Sebabnya tidak ada teks original untuk confirm apa yang dia panggil sebenarnya. Yang keberapa? Yang kelima. Kitab daripada Tuhan, syaratnya dia mesti sesuai sepanjang zaman. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sama tak? Praktikal tak? Zaman Nabi ajarannya diamalkan. Sekarang ajaran tu boleh diamalkan tak hari ini? Boleh. Very practical sampai hari kiamat. Tapi majoriti ajaran agama sekadar ibadah saja, bukan ajaran sebagai panduan, bimbingan kehidupan lagi. Yang seterusnya, untuk kitab yang dakwah daripada Tuhan, dia mesti bagi panduan bimbingan yang sempurna. Contoh, dalam Islam, isu muamalat. Isu muamalat. Muamalat maksudnya segala urusan seharian. Okey, yang tidak melibatkan akidah dan ibadah, semua masuk kategori muamalat. Dalam agama Islam, kalau kita baca surah Al-Baqarah surah kedua ayat 29, keempat mazhab ini akan gunakan ayat ini untuk menceritakan tentang muamalat ini, isu muamalat. Semua mula dengan halal. Maksud saya, urusan seharian diterangkan secara detail, menyeluruh dalam agama Islam. Dalam Quran diterangkan. Islam ajar kita, kalau kita pergi ke tandas, Islam ajar untuk membersihkan diri sebelum kita keluar. Islam ajar kita, bila kita nak makan, makanlah dengan tangan kanan. Islam ajar kita, bila bercakap dengan ibu, cakap dengan mak kita, cakap dengan cara yang elok. Jangan, asyik suruh saya beli. Suruhlah Donitan beli. Tak boleh pun. Begitu. Islam ajar kita, bila dalam peperangan, kita ada adab.
kita ada garis panduan untuk kita nak berperang. Kita tak boleh merobohkan bangunan tempat-tempat ibadah agama lain. Kita tak boleh menyerang orang tua yang tak terlibat dalam peperangan. Kita tak boleh menyerang wanita yang tak terlibat dalam peperangan, kanak-kanak dan sebagainya. Kita tak boleh tebangkan pokok tanpa sebab. Maksudnya, Islam give guidance dalam isu muamalat secara detail. Tak ada masa saya nak bagi semua contoh. Dan yang paling penting sekali adalah akidah. Majoriti agama mengajar penganutnya sembah Tuhan, buat baik. Tetapi Islam sikit beza. Islam kita kena pergi satu langkah sebelum itu. Iaitu sebelum kita sembah Tuhan buat baik, Islam ajar kita bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Kalau Donita nak kahwin, nak nikah, kena tahu bezakan lelaki dan wanita dulu. Kalau tak bisa bezakan, tak boleh kahwin. Betul? Emas tulen, emas palsu. So dalam Islam ajar kita bezakan dulu. Dan bila kita bisa bezakan, barulah kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak akan sembah ciptaannya, kita akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya la ilaha illallah. So inilah salah satu daripada poin yang saya tertarik kepada agama Islam. Sebab akidahnya. Yang kedua, keaslian Al-Qurannya.